Okey, harap masih bersama cikgu lagi. Ni adalah contoh soalan di mana ada semua empat kemahiran proses saiz yang kita belajar tadi. Kita belajar satu-satu. Tapi ini adalah contoh soalan di mana kemahiran proses saiz yang boleh digunakan dalam soalan ni ada 4 kemahiran yang kita belajar tadi. Okey, yang pertama memerhati, mengelas, membuat inference, mengukur dan menggunakan nombor. Kita tengok soalan ni. Yang pertama, rajah di bawah menunjukkan bilangan penyu yang mendarat di perairan negeri M dalam tempoh 6 tahun. Petunjuk dia, 1 ni mewakili 100 ekor penyu. Bilangan penyu tahun 2013 ada 4 maksudnya 400 ekor. 2014 ada 2 maksudnya 200. 2015 dan 2016 sama 100, 2017 200 dan 2018 300. Jadi bila dia melibatkan nombor, dia adalah memerlukan kamu mengukur dan menggunakan nombor. Okey, sebenarnya bila kamu lihat ni apa yang maklumat yang ada kat sini, kamu memerhati. Dan bila dia kalau asingkan ikut tahun, dia adalah mengelas. Jadi bila ada mengelas, biasanya dia akan tanya juga kenapa jadi macam ni. Itu adalah inference. Tengoklah soalan dia. Berdasarkan rajah di atas, apakah pemerhatian kamu? Pemerhatian. Berikan inference tentang bilangan penyu mendarat pada tahun 2015 dan 2016. Ni dia suruh tengok yang ni je. Jadi tak payah pergi sebab apa yang selebihnya ni. Dia nak yang tahun ni je, kenapa sama. Dan yang 3, berapakah jumlah bilangan penyu mendarat dari tahun 2016 hingga 2018. Jadi yang ni dia suruh jumlah bila tu tambah menggunakan nombor. Okey, kita pergi kepada soalan yang 3A. Berdasarkan rajah di atas, apakah pemerhatian kamu? Ingat soalan pemerhatian ni dia perlu berkait dengan PB. Jadi untuk yang graf ni, okey, rajah ni kamu perlu tahu kat mana kedudukan PM dan PB. Seperti yang cikgu pernah cerita dalam kelas, PM tu maksudnya mati. Bila mati, maksudnya dia baring. Jadi tahun ni adalah PM, boleh ubah dimanipulasi. Jadi PB adalah bangun. Jadi bangun, berdiri. Ini adalah PB. Jadi untuk menjawab soalan pemerhatian, dia mesti ceritakan PB dulu. Okey, PB macam ni, bilangan penyu. Okey, PB salin balik bilangan penyu. Kemudian nak cerita pada tahun mana. Ya, kalau pemerhatian kena pilih antara paling sedikit ataupun paling banyak. Kalau kat sini paling sedikit ada 2 tahun, paling banyak hanya ada 1 tahun. Jadi kita ceritalah yang paling banyak. Bilangan penyu pada tahun 2013 paling banyak. Ya. Kalau nak buat berbanding, bilangan penyu pada tahun 2013 banyak berbanding tahun lain. Jadi kalau tak ada paling, kena buat berbanding. Tapi bila dah ada paling, tak payah buat berbanding. Okey. Untuk soalan 3B iaitu inference. Okey, soalan dia, berikan inference tentang bilangan penyu yang mendarat pada tahun 2015 dan 2016. Dekat soalan ni macam cikgu pernah cerita, dekat soalan ni biasanya ada pemerhatian. Okay, dekat soalan inference ada pemerhatian. Kalau dia tak bagi, awak kena cerita, awak kena buat. Tapi sekarang ni dia dah bagi, salin je semula bilangan penyu yang mendarat pada tahun 2015 dan 2016. Okay, bilangan penyu mendarat pada tahun 2000 dan 2016. Okay, macam mana tadi? Ni sama kan? Okay, jadi kita pun buat tidak berubah. Okay, tidak berubah kerana sekarang ni kita nak jawab soalan inference. Jadi bila nak tu tadi pemerhatian, kemudian kerana apa? Sebab apa? Rasa sama je. Jadi yang ni mesti kaitkan dengan topik. Okay, untuk tahu nak ada topik ni. Kalau tak ada topik pun fikir logik. Inference ada kesimpulan awal
yang munasabah. Sama ada mungkin salah atau mungkin betul. Cumanya dia mesti munasabah. Jadi untuk yang ni, kerana program pemulaan penyu baru bermula, jadi munasabah. Jadi dia terima apa-apa jawapan yang munasabah berkait dengan soalan, cikgu terima. Okay, untuk inference ya. Okay, untuk soalan yang terakhir 3C, itu mengukur dan menggunakan nombor, di mana dia nak soalan tadi dia nak jumlah bilangan. Okay, jumlah bilangan penyu yang mendarat dari tahun 2016 hingga 2018. Dia nak yang ni je. Jadi kamu jangan rajin pergi buat yang lain pula. Dia nak 3 tahun ni je. Jadi kalau tengok kat sini, cikgu dah bagi contoh 2016 cikgu darat 1. Okay, 1 kan tadi kan. Dia darat 100 ekor. 2017 ada 2 darat 100 200 ekor. 2018 ada 3 darat 100 300. Jadi jumlah dia 600. Jadi jumlah bilangan penyu adalah 600 ekor. Macam tu je. Simple kan? Senang je. Faham soalan saja. Okey, itu saja untuk penerangan cikgu pada minggu ini. Untuk imbasan kembali tajuk kemahiran proses sains, 4 kemahiran proses sains yang sebelum ini. Diharap cikgu, kamu dapat menguasai 4 kemahiran ini untuk menjawab soalan tugasan minggu ini ya. Jangan lupa siapkan tugasan dengan memberi respon yang tepat berdasarkan kehendak soalan tahu. Ingat tu, faham betul-betul soalan apa dan jawab. Tadi cikgu dah bagi contoh soalan dan lepas ni cikgu sediakan lagi satu soalan untuk pengukuhan kamu. Jangan lupa menjawabnya. Terima kasih kerana bersama Cikgu Nada. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum.